السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai kepada hadis yang ke-1055 dari kepada kitab Bulughul Maram, iaitu dalam perbincangan bab perkahwinan, bab nikah. Katanya, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبولها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، متفق عليه واللفظ لمسلم. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma telah menceritakan bahawa orang-orang Yahudi Madinah mengatakan bahawa apabila seseorang mendatangi isterinya daripada pihak belakang dengan bersetubuh melalui kubulnya, kelak anaknya yang lahir bermata juling, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, isteri-isterimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu dari arah mana sahaja yang kamu kehendak. Surah Al-Baqarah ayat 322 ataupun 223. Hak mana hak atas kata 322, hak bawah 223. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Cuma lafaz yang kita baca tadi adalah lafaz Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiri daripada dua kelompok. Yang pertamanya adalah kelompok Muhajirin, yang keduanya adalah kelompok Al-Ansar. Puak Muhajirun adalah puak yang berhijrah daripada kampung halaman mereka datang ke Madinah dan menjadikan Madinah sebagai tempat tinggal mereka. Manakala puak Al-Ansar adalah penduduk Madinah yang terdiri daripada dua golongan. Yang pertamanya golongan Aus, yang keduanya adalah golongan Khazraj. Golongan Aus dan Khazraj yang menjadi penduduk bumi Madinah, mereka berjirang dengan puak-puak Yahudi, yang mana puak-puak Yahudi yang tinggal sekitar Madinah ada tiga kelompok yang besar. Yang pertamanya adalah Banu An-Nadir, yang keduanya Banu Quraidah, yang ketiganya adalah Banu Qainuqa'. Puak Yahudi start daripada dulu lagi, mereka dikenali dengan golongan yang mempunyai pelajaran yang tinggi. Mereka golongan yang berpelajaran kerana mereka mempunyai kitab, mereka mempunyai buku yang dibaca oleh mereka. Jadi penduduk-penduduk Madinah, kalau sebut kata benda ni datang daripada puak Yahudi, mereka terima. Sebab dia Sebab mereka mengetahui puak Yahudi ni puak cerdik pandai.
puak hak yang berpelajaran tinggi, puak hak yang ada buku-buku hak yang mereka sentiasa membaca. Jadi antara perkara hak yang dipegang oleh puak Yahudi adalah apabila seorang bersetubuh dengan isteri, bersetubuh dengan isteri daripada pihak belakang. Kalau bersetubuh melalui dubur, hak yang kita cerita sebelum daripada ni, hak tu jelas hukum dia adalah haram, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hak yang kita cerita dalam hadis pada minggu lepas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut golongan hak yang bersetubuh dengan isterinya melalui dubur isterinya, golongan ini adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i. Dalam riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah menyebut Allah Taala tidak memandang dengan pandangan rahmat kepada seseorang lelaki yang bersetubuh dengan isterinya melalui dubur. Hak ini bukan bersetubuh melalui dubur, tapi bersetubuh macam biasa, tapi posisi saat ini tu duduk daripada pihak belakang. Maka apa hak yang disebut di sini, yang mana antara perkara hak yang masyhur yang datang daripada puak Yahudi, kalau orang tu bersetubuh dengan isteri daripada pihak belakang, maka kalau dapat anak, anak tu bermata juling. Maka ini, perkara ini dipegang oleh sebahagian daripada penduduk Madinah. Maka apabila benda ni dipegang oleh sebahagian daripada penduduk Madinah, Nabi SAW datang di Madinah, masih lagi penduduk-penduduk Madinah berpegang dengan perkara tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat menyatakan apa hak yang dipegang oleh puak Yahudi sebenarnya itu adalah rekaan semata-mata, bukan benda hak yang betul. Benda itu adalah rekaan semata-mata. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, nisaukum harthul lakum, perempuan-perempuan kamu ini seperti ladang kamu. Maka fa'tu harthakum, maka hendaklah kamu datangi ladang-ladang kamu anna syi'tum, lagu mana pihak sudut hak yang kamu inginkan. Baik. Seterusnya kata dia lagi, perkara yang disunatkan saat mendatangi isteri. Wa 'ani ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا متفق عليه. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seseorang di antara kamu hendak mendatangi isterinya, lalu dia mengucapkan doa, bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana, maka sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ditakdirkan di antara kedua-duanya dilahirkan anak daripada hubungan itu, nescaya selamanya syaitan tidak akan dapat membahayakan si anak itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada pasangan suami isteri sebahagian daripada adab yang perlu dilakukan ketika pasangan suami isteri ingin mengadakan hubungan kelamin ataupun hubungan pasangan suami isteri. Apa hak yang disebut dalam hadis ini? Okey, sebelum daripada kita cerita tentang hadis, kita nak cerita dulu sahabat yang meriwayatkan hadis ini daripada Rasulullah adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dia sempat bersama dengan Rasulullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Masa tu dia masih lagi kanak-kanak, belum balik lagi. Dia saat ni masih lagi kanak-kanak. Tapi dia ni kanak-kanak yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada sahabat yang lain. Dia pun takak pada budak masa tu. Dia takak, dia ingat, dan dia menyampaikan pula kepada anak-anak murid dia hak yang datang
selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyatakan perkara ini, menjelaskan perkara ini kepada anak-anak murid dia, benda hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ajar. Jadi dalam hadis ini Rasul kata lagu mana? Sekiranya seorang di kalangan kamu, siapa kamu? Lelaki. Dia ingin mendatangi isterinya, dia ingin bersetubuh dengan isterinya. Kemudian dia baca doa ni, bismillah. Okey, mula dengan bismillah. Lepas tu baca doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ni doa hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Baik. Ai, main nak peceng dah dok ngapa lagi doa ni. Jeng nak peceng dah dok ngapa lagi doa ni, baru dengar doa jeng gitu. Baik. Jadi ni doa hak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Dengan nama Allah tu maksud dia. Ya Allah, hindarilah kami daripada syaitan, dan hindarilah syaitan daripada apa hak yang engkau rezekikan kepada kami. Itu maksud dia. Minta Allah Ta'ala hindari syaitan daripada kami. Maksud kami, pasangan suami isteri ketika mereka melakukan persetubuhan. Minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala jaga agar syaitan tak tumpang kaki. Kerana di sana ada beberapa athar daripada salafun salih mengatakan kalau sekiranya sila hari bulan tak kena cara, maka syaitan boleh tumpang kaki. Sebagaimana orang hak yang makan, orang hak yang minum tidak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, syaitan tumpang kaki. Begitu juga orang hak yang bersetubuh, pasangan suami isteri bersetubuh, syaitan tumpang kaki. Kalau nampak tu lain, benda tak nampak tu jadi payah. Maka cara dia, kita buat apa hak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Bismillah, dengan nama Allah. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, Allahumma makna ya Allah, jannibna maksudnya hindarilah kami daripada syaitan. Wa jannibish syaitana ma razaqtana, dan hindarilah syaitan daripada apa hak yang engkau beri rezeki kepada kami. Jadi minta Allah Subhanahu Wa Taala hindari pasangan suami isteri itu daripada syaitan. Syaitan tak tumpang kaki. Dan minta Allah Ta'ala hindari syaitan daripada apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kedua lelaki dan perempuan, pasangan suami isteri. Nah, cuma apakah hak yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia, hak yang pasangan suami isteri ini berdoa agar Allah Ta'ala hindari syaitan daripada perkara tersebut. Di sini ada sedikit perbincangan di kalangan ulama hadis. Sebahagian daripada ulama hadis mengatakan rezeki jima' itu sendiri. Sebahagian daripada ulama hadis menyebut perkataan ma razaqtana ini adalah anak yang hasil daripada persetubuhan itu. Jadi minta Allah Ta'ala jauhi, hindari syaitan daripada anak tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah janji daripada Rasulullah. Sekiranya ditakdirkan dapat anak daripada persetubuhan tersebut, maka syaitan sedikit pun tidak dapat memberi mudarat kepada anak itu. Apa maksud syaitan tidak dapat memberi mudarat? Ada beberapa pandangan di kalangan ulama hadis dalam menghuraikan maksud hadis ini. Ada sebahagian daripada ulama hadis mengatakan syaitan tidak mampu untuk menguasai dia. Ada sebahagian daripada ulama hadis menyebut bahawasanya syaitan tidak mampu mengganggu dia. Jadi ada orang hak yang sebagai contoh kena rasuk apa semua sekali, apabila dibaca doa ni masa bersetubuh, anak saat itu tidak akan dirasuk oleh syaitan. Tapi bukanlah dia ni tidak terlepas daripada melakukan maksiat, bukan. Kerana setiap anak Adam selain daripada para nabi dan para rasul tidak maksum, maksudnya tidak dipelihara daripada melakukan maksiat. Maksudnya setiap anak Adam selain daripada para nabi dan para rasul terdedah melakukan kesalahan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga sebahagian daripada ulama tafsir, ulama hadis menyebut syaitan tidak dapat memberi mudarat kepadanya, maksudnya adalah terjaga iman dia, dimati dalam keadaan beriman. Anak hak yang lahir daripada persetubuhan ini. Jadi doa-doa hak yang lagu ni comel sangatlah. Jadi kita baca. Soalannya bila nak baca?
Jawapannya kalau kita tengok kepada hadis, Rasulullah kata idza arada, apabila ingin bersetubuh. Jadi sebelum bersetubuh, ingin bersetubuh, masa nak bersetubuh, masa tu baca. Adapun ketika bersetubuh, makruh kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Berzikir ketika bersetubuh, hukum dia adalah makruh. Jadi sunat baca sebelum bersetubuh, ketika nak bersetubuh, bukan ketika sedang bersetubuh. Kerana ketika sedang bersetubuh, makruh menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dah kau dah ingat? Dah ingat awak-awak ni? Tidak sama dengan bab makan. Kita kalau kita nak makan sunat, kita baca bismillah. Sebagaimana hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah." Apabila seorang kamu di kalangan kamu ingin makan, maka hendaklah dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fa inna siya an yadhkura ismallah fi awwalihi falyaqul bismillah awwalahu wa akhirah. Kalau dia lupa nak baca, nak sebut nama Allah, nak baca bismillah pada permulaan makan, maka hendaklah dia baca bismillah awwalahu wa akhirah pada ketika tengah makan. Kalau bab makan, kalau kita lupa baca bismillah pada awal, sunat kita baca bismillah tengah. Baik, tapi berbeza dengan bersetubuh. Kalau lupa baca bismillah pada permulaan, baca doa ni pada permulaan, maka tidak lagi disunat baca doa tersebut ketika sedang bersetubuh. Melainkan kalau baca dalam hati, waktu tidak menjadi masalah, waktu dibolehkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kena faham, hadis ini hanya menyatakan ataupun menjanjikan orang yang baca doa tersebut tiba-tiba dianugerahkan anak daripada persetubuhan itu, Allah Subhanahu wa taala jaga anak itu daripada syaitan. Ini maksud daripada hadis ini. Tapi bukanlah bermakna, itu kita kena faham, bukanlah bermakna orang yang tidak baca doa ini, tidak baca bacaan ini, dapat anak, bermakna anak dia tidak dipelihara daripada gangguan syaitan. Bukan begitu maksudnya. Jangan kita faham maksud begitu. Kerana untuk memelihara diri kita daripada gangguan syaitan, banyak lagi sebab-sebab yang lain yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada hamba-hambanya. Baik, ulang sekali lagi. Hadis ni hanya menceritakan tentang jaminan daripada Rasulullah, orang yang membaca doa ini sebelum daripada bersetubuh, andai kata dikurniakan anak kepada dia hasil daripada persetubuhan tersebut, maka anak itu terpelihara daripada gangguan syaitan. Tapi bukanlah bermakna kalulah pasangan suami isteri itu tidak membaca doa ini, maka anak dia saat itu akan diganggu oleh syaitan. Bukan begitu maksud. Kerana di sana banyak lagi sebab-sebab yang lain yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada hamba-hamba dia. Apabila dia melakukan sebab-sebab tersebut, maka anak dia terpelihara daripada gangguan syaitan. Ini perlu kita kena faham. Sebab kadang-kadang ada juga orang apabila dia ngaji hadis, dia baru belajar, baca hadis ni, tiba-tiba baru nikah, dak dang nak baca-baca benda, laju sangat, kira pakai gia 3 lalu dah, dak dang nak baca ni, lepas tu baru nyesal, Allah sudah apa aku dah baca, baru nyesal. Lepas daripada tu, sudah, tak perlulah nyesal-nyesal benda. Sebab dia banyak lagi sebab-sebab yang lain. Antara sebab yang lain sebagai contoh adalah doa. Doa antara benda yang dituntut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita doa di dalam Al-Quranul Karim, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Tuhan kami, hab lana, kurniakanlah kepada kami daripada isteri kami dan zuriat kami, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, penyejuk mata hati kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadilah kami menjadi contoh, menjadi panduan kepada orang-orang yang bertakwa. Begitu juga antara sebab yang kita dapat menjaga zuriat kita daripada gangguan syaitan adalah kita kena tarbiyah dengan tarbiyah yang betul, dengan tarbiyah yang elok, tarbiyah yang diajar oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, hendaklah kena jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Bagaimana cara jaga? Kita terbiah anak kita, kita didik zuriat kita, kita didik anak cucu kita sebagaimana hak yang diajar oleh Allah Taala dan Rasulnya. Seterusnya, dia kalau bab-bab gini segar mata sikit. Segar mata sikit. Kalau bab lain, bab semayang gitu, yang jadi ngatuk sikit. Katanya, bila seorang isteri menderhakai suaminya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat an taji'a la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Muttafaqun alayh. Wal lafdhu lil Bukhari wa li Muslim, kana alladhi fis samai sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu telah menceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seorang lelaki mengajak isterinya ke tempat tidur, lalu si isteri menolak sehingga dia marah, semalaman, maka para malaikat melaknat si isteri sampai waktu pagi. Kita tengok lafaz hadis lah. Idza da'a ar-rajulu, apabila seorang lelaki mengajak imra'atahu, isterinya, ila firashihi, kepada hamparan tidur. Maksudnya ajak isteri ke tempat hamparan tidur ni, maksudnya adalah ajak isteri bersama. Tiba-tiba fa'abat an taji, isteri itu enggan untuk datang sebab duk sibuk main TikTok. Duk sibuk main TikTok. Tok lelaki ajak, mari ya, bini duk sibuk main TikTok. Kalau kena tok lelaki hak duduk rumah sokmo boleh tahan sikit. Main tok lelaki kerja offshore, main sebulan duduk laut, oh. Balik-balik bini duk layan TikTok lagi, duk kejeng tok lelaki. Baik. Tengok. La'anathul malaikatu hatta tusbih. Para malaikat. Allah Ta'ala, Rasulullah sebut al-malaikah. Malaikat ni ramai, bukan seorang. Para malaikat melaknat perempuan itu. Apa maksud melaknat? Berdoa agar dijauhi daripada rahmat Allah. Perempuan itu tidak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala hatta tusbih, sehingga sampai waktu pagi. Baik. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Cuma lafaz hadis ini adalah lafaz Imam Bukhari. Namun lafaz Imam Muslim ada sedikit ada dalam riwayat Muslim ada sedikit perbezaan, yang mana maksudnya adalah, maka yang dilangi, yakni Allah Subhanahu wa taala murka kepada si isteri sehingga suami dia redha, suami dia memaafkannya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita gabung daripada dua hadis ini, kita dapat simpulkan bahawasanya ketika suami mengajak isteri untuk bersetubuh, tiba-tiba isteri enggan, isteri menolak, dan suami saat itu marah kepada isteri, suami saat itu murka kepada isteri, rasa hati. Sebab di sana ada hadis yang lain, fabata ghadban, tok lelaki tidur dalam keadaan marah, ngajuk tok lelaki, duk peluk mata golek, ngajuk tok lelaki. Maka perempuan tersebut dilaknat oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala murka dia sehingga sampai kepada waktu subuh. Jadi bermaknanya, kalau orang puang tu menolak dan suami dia tak ada benda-benda pun, tak marah benda-benda pun, maka tidak dikena laknat daripada malaikat dan Allah Ta'ala tidak murka. Jadi hak yang Allah Subhanahu wa taala murka, hak yang Allah Subhanahu wa taala laknat adalah dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah dia menolak ketika tok lelaki dia ajak dia menolak. Yang keduanya, tok lelaki dia marah.
Kalau tu lelaki dak marah tu tak ada masalah. Baik, lepas tu selagi kita kena tambah syarat selagi yang tidak disebut di sini, sekiranya perempuan itu tidak ada sebarang keuzuran. Kalau perempuan tu ada keuzuran sakit, dia nak bangun, lepek kawan ni, dia balik ngamuk, nak bersetubuh juga, kawan ni dah ogok sangat, dah buat benda, maka tu dimaafkan sebab perempuan itu ada keuzuran. Nah, ini benda yang penting yang perlu kita kena faham. Jadi untuk lelaki pun kalau perempuan isteri dia ada keuzuran, dia kena faham lah. Dia kena faham. Ni siapa ke bini lepek macam kain buruk, bini dalam baru ngandung, alohang, tak boleh nak bau belaka. Habis siapa ke bau bini pun, bini usah kata bau untuk lelaki, bau dia pun tak boleh nak bau, duk mutah wek-wek, untuk lelaki duk ngamuk nak lagi. Mulalah kata malaikat laknat lah. Tu sebenarnya adalah salah. Sebab perempuan ketika tu ada keuzuran. Baik. Seterusnya katanya, wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la'ana al-wasilata wal mustawsilah wal washimata wal mustawshimah, muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat. Laknat maksud dia laknat menjauhkan dia daripada rahmat Allah. Nabi berdoa agar Allah Taala tidak bagi rahmat kepada dia. Allah, hamba Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulnya, maka dia sebenarnya adalah golongan yang celaka. Orang yang tidak mempunyai mata hati, dia tak ada rasa benda. Orang yang tidak mempunyai mata hati dia buta, mata hati dia penuh dengan karat, dia tak rasa benda tentang laknat daripada Allah, laknat daripada Rasul. Tapi orang yang mempunyai mata hati, dia bimbang kalau sebut kata laknat daripada Allah, laknat daripada Rasul. Baik. Jadi tengok, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita tukang menyambung rambut dan wanita yang meminta untuk disambung rambut. Dia di zaman dulu ada jenis orang ni dia pandai sambung rambut. Dia ambil rambut orang lain, dia pun sambung di rambut orang lain. Untuk we nampak comel. Baik, dua-dua orang hak yang suruh dan orang hak yang buat semuanya dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga perempuan yang membuat tatu dan perempuan yang meminta supaya dibuat tatu. Dia buat tatu ni, orang puang yang buat dan orang puang yang diminta untuk buat, dua-dua semuanya dilaknat. Dia sebenarnya bukan orang puang saja, orang lelaki pun sama. Jadi buat tatu ni adalah benda yang dilaknat. Tapi macam kita khabarlah, masyarakat Melayu molek-molek ada puang lelaki ada buat tatu, ada hak buat kecil, ada hak besar, kerana terkesan daripada budaya-budaya luar, budaya-budaya bukan daripada kita, budaya-budaya barat. Pakat buat tatu, dia tak ada rasa benda pun. Orang royak haram tak ada rasa benda pun. Tapi kalau dia mempunyai sedikit mata hati, sikit aja mata hati, maka dia akan kerung. Sebab ini adalah laknat daripada Allah, laknat daripada Rasul. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada terkena laknat Allah dan Rasul. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa mencucuri rahmat kepada kita semua. Baik. Seterusnya, muttafaqun alaih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Judhamah binti Wahb radhiyallahu anha qalat hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi unas wa huwa yaqul laqad hamamtu an anha 'anil ghilah فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي رواه مسلم. Daripada Judhamah binti Wahab radhiyallahu anha katanya, aku datang kepada Rasulullah pada saat itu Rasulullah bersama dengan sejumlah orang ramai. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabat yang lain, aku hadir sekali.
Kata Juzamah binti Wahab, seorang perempuan. Maka ketika ramai sahabat-sahabat ada di sekeliling Rasulullah, adalah beberapa perkara, beberapa nasihat, beberapa panduan hukum hakam yang disebut oleh Rasulullah kepada para sahabat. Antaranya, kata dia, baginda bersabda kepada mereka, semula aku berniat. Apa dia tak makna lagu tu? Laqad hamamtu. Dia hamamtu ni maksudnya aku ada jugalah mari dalam hati aku. Itu makna hamamtu. Aku ada juga mari dalam hati aku untuk melarang ghilah. Maksud dia ghilah, ni adalah bersetubuh dengan isteri ketika isteri sedang menyusu anak. Satu pandangan. Pandangan yang kedua, ghilah ni adalah bersetubuh dengan isteri ketika isteri sedang hamil. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar kepada para sahabat, mula-mula ada juga terdetik dalam hati aku. Itu maksud laqad hamamtu. Ada juga terdetik dalam hati aku untuk melarang bersetubuh dengan isteri ketika isteri sedang menyusu anak. Ataupun aku nak larang suami bersetubuh dengan isteri ketika isteri sedang mengandung. Sebab apa Rasul nak larang? Kerana bimbang perbuatan tersebut mendatangkan mudarat kepada anak. Itu sebabnya. Sebab bimbang perbuatan tersebut mendatangkan mudarat kepada anak. Terdetik dalam hati Rasulullah untuk melarang kerana bimbang perbuatan tersebut mendatangkan mudarat kepada anak. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun aku membatalkan hasratku setelah aku melihat orang-orang Romawi dan orang-orang Farsi sering melakukan ghilah, dan ternyata perkara tersebut tidak membahayakan anak-anak mereka sedikit pun. Rasul kata pada awalnya memang terdetik dalam hati aku untuk melarang bersetubuh dengan isteri yang sedang hamil dan isteri yang sedang memberi susu kepada anak, sebab bimbang mendatangkan bahaya kepada anak. Tapi aku tengok, ini kata Rasulullah, aku tengok, sebab benda yang kita faham ini adalah ijtihad daripada Rasulullah. Ini ijtihad daripada Rasulullah. Baik. Jadi Rasul kata, aku tengok orang-orang Rom ketika isteri dia hamil mereka bersetubuh. Dan Rasul tengok mana? Dengar cerita-cerita orang cerita. Ketika isteri mereka sedang menyusu anak, mereka bersetubuh. Begitu juga orang Farsi. Dan aku melihat perbuatan tersebut ia tidak memberi mudarat kepada anak. Maka kita dapat faham daripada sini bahawasanya hukum bersetubuh dengan isteri ketika isteri sedang menyusu anak. Anak baru 4 bulan, tengah duk menyusu lagi, tok lelaki setubuh pula. Apakah hukum? Dibolehkan. Begitu juga ketika isteri sedang mengandung. Apakah hukum bersetubuh? Hukum dia adalah dibolehkan. Baik. Kemudian katanya, kemudian mereka bertanya tentang azl. Sahabat bertanya Rasulullah tentang azl. Azl maksud dia al-azl, bahasa Arab, bahasa kita maksudnya ketika dia bersetubuh sampai masa nak keluar mani, dia tidak mengeluarkan mani dalam kemaluan isteri, bahkan dia mengeluarkan mani di luar kemaluan isteri. Itu yang dinamakan sebagai al-azl. Maka sahabat tanya Rasul tentang al-azl. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu sama dengan menguburkan hidup-hidup anak secara berselubung, secara bersembunyi. Dia tak terjemuh lagu tu, memang rusingnya tengok kepada maksud. Dia gini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalikal wa'dul khafi. Itu adalah al-wa'd. Wa'd, nanti kita akan cerita apa makna al-wa'd. Al-khafi yang sembunyi. Perkataan al-wa'd makna dia dalam bahasa Arab adalah membunuh, menanam anak perempuan hidup-hidup. Itu makna al-wa'd. Menanam anak perempuan hidup-hidup. Antara adat kepada sebahagian masyarakat Arab, tapi bukan semua. Adat kepada sebahagian masyarakat Arab, mereka menanam anak perempuan hidup-hidup. Mereka tidak suka kepada anak perempuan.
Apabila boleh anak perempuan, tanang hidup-hidup, bunuh hidup-hidup. Dia bunuh, dia tanang. Proses tanang anak perempuan hidup-hidup tu nama dia wa'd. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika anak perempuan yang dibunuh hidup-hidup ditanya, apakah dosa dia dibunuh? Jadi al-mau'udah maksud anak perempuan yang ditanang hidup-hidup. Jadi tanang anak perempuan hidup-hidup ni adalah hukum dia haram, dosa besar. Dilakukan oleh sebahagian daripada masyarakat Arab kerana dia bimbang akan mendapat malu ketika anak perempuan tu besar. Dapat malu. Antaranya mungkin anak perempuan saat itu akan ditawang dalam peperangan, dijadikan hamba abdi, orang tu pakai, orang ni pakai. Jadi oleh kerana untuk mengelak daripada mendapat malu yang besar oleh keluarga dia, dibunuh anak perempuan masa kecil-kecil, masa ketika kecil, masa hidup-hidup lagi, molek-molek lagi hidup, dia pergi bunuh. Baik. Ketika kita nak faham hadis ni pula. Ketika ada sahabat tanya Rasulullah tentang mengeluarkan mani di luar kemaluan isteri, kata Rasul, itu adalah al-wa'd, bunuh anak secara sembunyi. Jadi kalau orang tu dapat anak, dia bunuh hidup-hidup, hak tu secara nyata, hak ni secara sembunyi. Maka sebahagian daripada ulama fiqh menjadikan hadis ini sebagai dalil bahawasanya haram suami mengeluarkan mani di luar kemaluan isteri. Ini pandangan sebahagian ulama fiqh berdasarkan kepada hadis ini. Cuma pandangan majoriti ulama mengatakan harus dengan syarat-syarat. Yang mana syarat-syarat yang akan kita bincang, malam ni kita tak sempat dah, nanti kita akan bincang pada minggu depan, InsyaAllah, setelah daripada kita baca hadis yang berikutnya. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.